Daripada 10 yang saya tanya, 9 yang tak ada lagi buat pewarisan harta. Okey, kalau macam Aman cakap tadi, nak rahsia, nak buat surprise, itu sebenarnya bukan mengikut rukun hibah yang sebenar. So kenapa sampai 80 bilion masih tak boleh nak tuntut? Hakikatnya mereka ni semua wujud. Saya pergi juga pembahagian pusaka dekat Putrajaya, sampai dekat sana pun 8,400 geran masih dibekukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-17. Anda masih lagi bersama-sama dengan saya, Aman Fitri. Tidak ditemani oleh Tuan Raj Muhammad disebabkan sebab-sebab tertentu. Tapi kita punya podcast Wirausahawan ni tetap kena berjalan. Kita dah janji dengan anda, every week kita akan bawakan podcast Wirausahawan ni bersama dengan wirausahawan-usahawan yang berlainan, supaya sedikit sebanyak anda dapat inspirasi, aspirasi dan juga motivasi dalam menjalani kehidupan anda ataupun dalam hari-hari anda menjalani membuat perniagaan anda sehingga berjaya. So kenapa kita bawakan podcast Wirausahawan ni? Itulah macam kita dah cakapkan pada awal, dekat podcast Wirausahawan ni di mana kami menjadi suara anda ataupun kami mempunyai suara-suara sendiri untuk kita bertanyakan kepada usahawan-usahawan. Sebab dekat dalam podcast Wirausahawan ni banyak mungkin rahsia-rahsia yang kita tak pernah tahu pun dalam industri perniagaan tertentu. Contohnya macam minggu lepas kita bersama dengan Tuan Hawari dan isteri beliau, di mana kita tak pernah tahu pun dalam industri guaman ni sebenarnya ada peguam yang beli kes untuk dapatkan sale dan sebagainya. So banyak perkara yang dikongsikan yang di luar pemikiran dan pengetahuan kita semua. It was fun, tuan-tuan dan puan-puan. Itu juga knowledge kepada kita semua. Jadi pada episod kali ini, saya tak kesorangan. Saya bersama dengan wirausahawan yang seterusnya, yang bakal saya tak tahu dia nak kongsi apa pula hari ni. Yang saya tahu dia takut dengan flying fox. Sebab hari tu ada kes. Nantilah kita cerita, tuan-tuan dan puan-puan. So saya bersama-sama dengan Puan Ayu. Mungkin Puan Ayu nak kenalkan diri dulu. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurhayu. Saya daripada Hayang Consultancy. Kepakaran saya membuat untuk business protection dan pewarisan harta. Pewarisan harta. Eloklah. Minggu lepas kita panggil peguam. Ini orang yang nak agih-agihkan harta pula. So jangan lupa subscribe, on notification anda juga, dan kongsikan podcast ni dengan kawan-kawan anda yang lain. Okey, Puan Ayu, dah berapa lama you buat bisnes ni? Okey, kalau untuk takaful, saya dah buat dalam 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Sebelum tu? Sebelum tu saya memang bahagian financial. So saya buat property. Saya masih. So sekarang saya fokus untuk takaful dan saya punya pewarisan harta. Kenapa industri ni? Bukan ke macam nak kena jumpa orang, nak kena convince orang? Kan payah. Kalau jual produk tu, nah beli. Saya suka. Maksudnya saya punya, orang kata yang saya minat ni adalah serve orang. Saya memang suka. Kalau macam saya rasa letih, saya penat, saya akan berjumpa dengan klien saya. Kalau macam saya tak sihat ke, saya lagi suka jumpa dengan klien, serve klien saya. Dia jadi lagi saya berenergi. Kalau saya tak sihat, saya duduk rumah tidur. Oh tak, saya tak. Saya akan keluar cari klien. Klien yang sedia ada, saya akan pergi jumpa. And then itu yang macam saya rasa benda yang kita suka kan. Bila kita suka, kita tak kisah pun kita nak bagi berapa jam pun dengan mereka. Saya okey kat situ. Maknanya Puan Ayu sangat passion dengan apa yang Puan Ayu buat. Ya, saya minat. Saya memang suka. That's why macam bila takaful dengan pewarisan harta ni, dia jadi lagi banyak saya kena engage dengan orang kan. So kat situ diorang meluahkan, diorang bercerita. Saya happy. Mesti banyak cerita-cerita dengan Puan Ayu Ya Allah, memang banyak lah. Banyak rahsia-rahsia yang disimpan. Tapi susah tak, frankly speaking, nak educate orang tentang especially pembahagian harta pusaka ni, tentang takaful ni? Sebab saya rasa sekarang ni dah banyak isu-isu yang timbul berkenaan ni dan orang nak tahu lebih lanjut. Betul. Sebenarnya kalau saya dah masuk dalam bidang ni, saya nampak daripada 10 yang saya tanya, 9 yang tak ada lagi buat pewarisan harta, dan mereka tak tahu macam mana sebenarnya dekat Malaysia ni cara pentadbir harta tu. That's why macam kalau kita tengok kan, sampai 90 bilion harta tak dituntut dekat amanah raya, betul kan? Tapi hakikatnya mana ada orang, kalau fikir logik, mana ada orang tak nak harta, betul? Tak nak aset, betul tak? Dan
dalam 90 bilion diorang mesti ada faraid diorang, betul kan? Tapi kenapa sampai 90 bilion dibekukan? Mesti ada something yang ramai orang kat luar sana tak tahu. Kalau yang tak dituntut macam tu, saya boleh pergi tuntut? Mana boleh? Oh, tak tak boleh. Dia tak boleh, dia memang tetap dengan nama. So maknanya sayanglah sekiranya si pewaris tidak tahu yang dia telah pun mewarisi peninggalan-peninggalan ni tadi sebenarnya. Betul. Ya, betul. Jadi contohlah macam kita kan, kita penat lelah cari aset, beli rumah. Impian kita nak senangkan anak-anak kita kan, kita punya legacy. Tapi last kali tak dapat. Disebabkan dia tak susun. Sebenarnya dia bukan dia tak susun, mungkin dia tak tahu dengan lebih lanjut macam mana nak susun harta dia tu sebenarnya. Jadi kesian dekat waris lah. Kadang-kadang ada waris kata macam yelah, bila dah terlampau susah sampai nak suami bangun balik lah sekejap je, nak buat-buat dulu. Sebab benda tu agak renyah sebenarnya. Okey, so maknanya edukasi awal itu adalah kepada mereka yang nak susun harta tu lah, bukanlah kepada pewaris, betul tak? Bukan, yang ada harta tu. Tapi bagaimana dengan pewaris? Aku dah macam interview orang dekat bulan ni. Dia macam mana kalau sekarang, kadang-kadang ada juga pewaris orang yang nak mewarisikan harta dia kepada pewaris ni sebenarnya. Kau nak bagi surprise yang macam tak nak bagi tahu. Tak boleh. Dan kemudian mungkin ada kes yang touch wood lah, mati mengejut contoh dia. So macam mana? Okay. First kali kita kadang-kadang kan orang kita selalu fikir macam wasiat. Akta 1959, Akta Probate mengatakan wasiat tu hanya untuk orang bukan Islam sahaja. Okey, kalau macam Aman cakap tadi, nak rahsia, nak buat surprise, itu sebenarnya bukan mengikut rukun hibah yang sebenar. Sebab rukun hibah yang sebenar, kita kena ada ijab dan kabul. Maksudnya kita kena ada pemberi dengan penerima. Maksudnya penerima memang kena tahu dia menerima harta tersebut. Sebab hibah kena berbagi waktu kita hidup. So dekat situ yang sebenarnya kebanyakan orang salah faham. Saya dah wasiatkan. Wasiat tu memang bukan untuk orang Islam. Kalau orang Islam, kalau nak wasiatkan boleh, hanya 1/3 sahaja. Itu pun bukan bagi dekat waris kita, kena bagi kat luar. Contohnya anak angkat ataupun mahat tahfiz ke, anak yatim ke. Itu wasiat. Ya. Wasiat yang dibenarkan dalam Islam hanya 1/3 sahaja. Itu pun tak boleh bagi dekat waris, kita kena bagi dekat orang luar. Itu dalam Islam memang betul ada. Tapi kadang-kadang kita ni cakna kan, berkaitan dengan macam kita tengok cerita drama ni kan, buat wasiat. Sebenarnya tak boleh sebenarnya. Kalau contoh ada orang kontes je, automatik dia akan jatuh faraid. I see. So maknanya yang kawan-kawan saya cakap sebelum ni, Man, sebelum kau mati, kau tinggalkanlah wasiat dulu untuk aku. Tak boleh sebenarnya. Itu yang saya selalu educate saya punya klien, prospek, benda-benda macam ni lah. Kadang baru dia orang tahu. So kita kena tahu benda ni. Kadang-kadang memang ramai orang buat macam tu. Banyak ni sebenarnya info pada hari ni. Saya nak tanya dulu lah berkenaan dengan bisnes Muana You kan. Dah berapa lama sebenarnya you set up this business yang secara detail ataupun secara betul-betul nak buat bisnes ni? Okay, kalau macam pewarisan harta, saya sebenarnya baru. Tetapi saya kaji detail mengenai pewarisan ni dah lama. 2 tahun dah, setahun lebih macam tu. Supaya saya tahu bila saya nak bagi informasi kepada saya punya klien ataupun prospek, biar yang genuine. Maksudnya sebab dia benda ni semua fakta. Dia tak boleh kona-kona kan. Jadi dekat situ saya belajar dengan Rishwa, dengan Datuk Wira, di mana kita kena pergi selidik. Untuk nak yakinkan kita lagi, kita kena pergi cari apa yang boleh menguatkan untuk kita bagi tahu klien kita. So contoh, saya pergi sendiri, pergi mahkamah syariah, saya pergi jumpa panel syariah, Batu Civil, saya pergi collect semua dokumen-dokumen mana-mana syarikat trustee yang buat. So saya study. So kenapa sampai 80 bilion masih tak boleh nak tuntut? Hakikatnya mereka ni semua wujud. Kenapa? Jadi itu persoalan saya. So saya pergi juga pembahagian pusaka dekat Putrajaya. Sampai dekat sana pun 8,400 geran masih dibekukan. Saya tanya kenapa? Benda-benda macam inilah kita kena tahu. Kadang-kadang pergaduhan, kos yang tinggi. Itu yang kita tak boleh nak jangka lah. So that's why apa pentingnya kita nak susun betul-betul adalah kerana kita tak nak ada benda-benda ni yang berlaku. At least harta kita tahu
kita memang dah bagi kepada waris kita, akan dibagikan. Sudah senang hati dah lah. Ya, dia jadi peace of mind. Ha. Itu yang paling mahal sebenarnya. Price yang paling mahal benda tu. Jadi kadang-kadang orang nak nampak pergi tempat-tempat lain nak murah kan. Dia tak tahu di sebaliknya itulah sebenarnya. Banyak tahu benda-benda ni. Kadang-kadang saya pun tak habis khatam lagi. Banyak awak benda muda lagi. Aduh, Puan Ayu. Selain daripada perkara yang tadi Puan Ayu cakap tu kan, bisnes Puan Ayu ni bukannya produk. Orang kata orang nak belajar bisnes selalunya dengan produk ada kat tangan. Tapi why you choose untuk belajar bisnes? Sebab you buat takaful kan semua ni. Tak ada produk pun dekat tangan you. Macam mana nak yakinkan orang? Okay. First kali sebenarnya saya tak suka menjadi ejen ataupun konsultan yang biasa-biasa. Saya tak suka sebab dah terlampau ramai dah. Ramailah. Macam cendawan tumbuh. Betul. Kalau macam takaful sendiri, dia lebih kurang dalam, kalau saya punya company, lebih kurang dalam 57,000 dekat Malaysia ni. Ush. Jadi macam mana saya nak bagi orang nampak saya? Dalam 57,000 orang tu. Macam mana orang nak, betul, macam mana? Kalau kat KS Selangor je lebih kurang dalam 27 ke, something macam tu lah. KS Selangor. So macam mana nak kasih orang nak? So saya mengikuti rishwat, of course, and then dekat situ saya nampak macam mana saya nak bagi sinaran dekat saya tu lebih sikit. So banyak ilmu yang Datuk Wira ajar, rishwat ajar, macam mana kita nak convincekan orang percaya dengan kita, macam mana kita nak bagi tahu, okay, you kena ambil produk ni, ada agensi dia. So kat situ saya belajar. Itu kalau nak jawab senang ke, saya rasa lagi senang saya jual yang tak ada produk ni daripada saya kena pegang produk. Wow, ini berbeza ni tanggapan dia. Ini sebab you dah ada knowledge macam mana nak kembangkan perniagaan you. Berapa lama lah sebenarnya Puan Ayu bersama dengan Richworks? Kalau ikutkan Richworks saya dah anak saya 13 tahun. Ikut anak? So 12 tahun dah. Wow. Bermula dengan apa tu? Bermula yang bukan bara-bara beri-beri lagi tu, yang chicken dance tu yang dekat Kuantan. Saya tak ingat lah nama dia, tapi saya pergi, mak saya yang suruh saya pergi. Mak saya cakap pergilah, mak tengok waktu tu Dok selalu keluar dekat nasi lemak kopi O, semua tu kan. Mak cakap usahawan yang bawah dia ni memang berjaya je semua. Why not kau try lah kan. Sebab padahal waktu tu saya tak ada kerja apa-apa, saya tak ada berniaga apa-apa, tapi saya tak buat apa-apa. Kau pergilah kau nak boleh nak berniaga ke kan. So saya belajar lah. Start situ lah. Tu saya cakap memang saya berterima kasih dengan mak saya. Beliau dapat tengok perjalanan yes. Dia dapat tengok perjalanan anak didik Dok semua kan. Macam mana tu dia cakap, dia teringat saya lah sebab saya tak kerja lagi kan time tu. So kat situlah. Semasa Puan meniti kejayaan ni, mak Puan sempat melihat? Mak saya sampai sekarang ada lagi. Alhamdulillah. Mak memang saya dapat banyak buat kat mak lah. Walaupun tak cukup lagi, tapi Alhamdulillah saya dapat bawa mak pergi umrah, saya dapat belikan rumah untuk mak saya dapat tolong adik-adik saya. Macam-macam. Alhamdulillah Allah rezekikan kat situ. So maknanya daripada first program yang Puan pergi tu, Puan dah decide untuk buat apa yang Puan buat sekarang ni? Memang saya buat bahagian financial. Saya buat, memang saya study semua. Saya memang buat lah. Saya ni orang yang kalau confident terlebih. Kita kena ada overconfident tu, tapi kenalah reverse balik. Betul. Dia tak boleh terlalu overconfident. Nanti kita yang sedih juga kan kalau tak sampai. Lepas buat program tu, apa program banyak. Saya buat MMM. Saya pergi semua Super Supreme punya seat lah, apa tu semua. Pernah juga saya apply Titan. Kena reject. Sial saya. Tahun bila tu? Saya tak ingat lah, tapi pernah lah saya apply. Kononnya rishwat ni perlukan duit. Dia nak tengok duit kan. Jadi saya dah cakap dah saya boleh. Kalau nak bayar setahun boleh. Tapi rupanya bagus juga. Rishwat ni dia nak tengok quality of business tersebut. So bila kita dapat proof kan, macam mana kita buat business okey dengan kita punya cash flow semua, baru kita dapat tahu rupanya rishwat bukan semata-mata dengan kewangan lah. Betul. Kita dekat Richworks ni, betul lah macam Puan Ayu cakap, bisnes mana yang tak nak ada duit? Betul lah. Mana bisnes yang tak ada duit? Tapi macam kita selalu kongsikan yang Richworks ni gila sikit. Kita nak orang yang betul-betul buat bisnes dengan serius lah. Sebab kita tak nak nanti halfway kita bimbing, nanti if let's say
tak ada result dan sebagainya, blame-nya akan diletakkan kepada kita juga. Tapi apa-apa pun dekat Rich Work ni kita hanya membantu dan mengedukasikan usahawan sebenarnya. Selebihnya adalah daripada usaha puan sendiri, betul tak? Betul. Yang kejayaan yang puan dah dapat ni, kalau puan sendiri tak buat, macam mana kita nak tolong? Betul. So dalam you belajar ni, apa yang you rasa paling terkesan sekali bagi you? Sebenarnya kalau nak berjaya ni adalah dari kita sendiri. Disiplin. Itu susah. Sangat. First kali saya tukar, saya ingat lagi, saya tukar adalah masa. Masa? Masa. Bukan Macam mana? dulu puan banyak masa terluang? Bukan. Maksudnya, kalau saya tak kisah dengan masa. Maksudnya kalau janji dengan orang pun, saya boleh lewat. Saya macam tak kisah. Macam tak jaga masa. Subuh pun orang kata dulu macam subuh gajah. Benda-benda tu. Tapi apa yang saya belajar dengan Rich Work, first kali saya ubah adalah masa saya. Subuh, bangun macam mana, tepati masa. Itu dulu. Awal-awal saya memang disiplin dengan masa. Yalah, kalau nak ubah semua, ya Allah, tak boleh. So awal-awal saya dengan masa dulu. So lama-lama kita naikkan lah. So bagi saya yang paling penting, kita punya foundation kena kuat. Betul. Bila di foundation kuat, insyaAllah kita pergi mana je, kita boleh ke depan. Betul. Kalau bercakap pasal masa pun, saya merubah diri saya menjadi orang. Dulu saya mungkin bukan orang, ada disebabkan masa. Sebab dulu kan, kalau puan tahu, saya background aviation industry. So kalau saya lambat, adakah kapal terbang tu akan tunggu saya? Betul tak? So masa tu bagi saya adalah satu kunci. Kalau you nak ubah diri you, ubah dengan masa dulu. Betul. Itu yang paling penting. Kalau you tak boleh nak ikut masa, dan susah. Kadang-kadang orang kata tak ada masa. Sebenarnya masa tu banyak. Kita je tak tahu nak cari masa tu kat mana. Kadang orang kata 24 jam tu tak cukup, nak 48 jam. Tapi bagilah 48 jam pun Still tak cukup. still tak cukup juga kalau you tak ada disiplin. Betul. So puan rasa betah ke dalam industri ni sejak beberapa tahun? Kalau pada awal pernah tak rasa macam penat lah? Honestly lah, penat lah kalau nak melayan kerana. Saya kan berhadapan dengan orang. Betul. Saya punya ni adalah contoh, tapi saya selalu pegang bila kita tanam padi, tak semestinya semua padi tu menjadi. Semua padi tu baik. Tak, ada je yang ni. Tapi saya fikir bila ada yang membuatkan saya rasa down tu, saya akan pandang mana yang side positifnya. Pernah berapa kali saya nak tarik handbrake, tapi macam nasib itulah, sebab bila kita dibimbing kan, kita akan mengikuti landasan yang betul. Cuma kalau saya macam tak seorang-seorang ada. Kalau saya seorang-seorang, mesti saya rasa macam dah lama saya pun tak tahu saya buat apa. Mungkin jual karipap. Jual karipap lah pula kan. So dekat situ lah. So sekarang ni saya rasa benda ni, lagi-lagi bila saya buat pewarisan harta, saya nampak ramai lagi yang tak tahu berkaitan ni. Jadi saya punya tanggungjawab tu lagi tinggi. Kalau tak berdosa tak Tok Ira cakap. Ya. Itulah yang saya selalu pegang. So jadi saya buat recruitment, and then saya bagi tim-tim saya macam mana saya nak reach lagi ramai orang, nak educate kat luar sana macam mana pewarisan harta ni sangat penting. So kat situlah sebenarnya saya rasa memang boleh pergi jauh. Lagi-lagi kalau bimbingan Datuk Ira lah. Kalau puan boleh bagi tahu macam mana statistik peningkatan bisnes puan daripada awal dulu belajar dengan Rich Work, sebab 12 tahun bukan satu jangka masa yang pendek. Saya ni kalau orang kenal dulu, mak saya selalu cakap, kau ni nak jadi apa lah ni? Mana mak puan ni? Dia tak ada masa depan. Tengok. Okay, saya ni anak nombor 2. Bila mak saya selalu cakap, saya ni lah yang paling sangat different daripada orang lain. Degil ni, ya Allah. Nauzubillah. Jadi macam mana nak create saya punya, orang kata attitude yang bagus sebenarnya. Tapi dengan Rich Work sebenarnya. Bila dengan Rich Work ni, saya baru tahu, okay, tujuan hidup kita kat dunia ni macam mana. Lepas tu macam mana kita nak capaikan kejayaan, macam mana kita nak fokus. Saya belajar juga pasal fokus. Fokus tu membuatkan saya rasa saya tahu apa matlamat saya, apa yang saya nak. Saya ni seorang yang macam, kebanyakan orang kata saya ni seorang yang macam high desire. Nak aim tinggi sangat. Ya, apa yang saya nak, saya mesti nak kena dapatkan. Dan Alhamdulillah, apa yang saya nak, Alhamdulillah saya capai. Doa kan? Ya kan. Itu Datuk Ira juga yang ajar macam mana nak capai. So kita kena buat macam mana. Saya akan kecewa. That's why saya cakap kalau macam overconfident ni memang tak boleh, betul. Kita kena patah balik, betul kan, tengok balik. Tapi bila saya tengok benda ni, dia memang naik
300. Saya memang berubah memang 360 darjah lah diri saya. Dari dulu memang lain. Lain sangat-sangat saya. Memang orang tak ada hala tuju. Hidup ni macam aku ni nak jadi apa sebenarnya. Tapi proses tu selama 12 tahun lah sebenarnya. Kurang lebih lah. 12 tahun. Anak saya dah 13 tahun. Saya ingat lagi. Anak saya 13 tahun. Saya ikut rishwat tu lepas setahun tu. Saya follow. Lepas deliver setahun tu, Puan terus follow. So perubahan kebanyakannya cuma pada diri jugalah. Pada diri, 100% dekat diri dulu. Kan apa-apa kita nak ubah, walaupun kita nak ubah orang, diri kita kena Datuk ubah. Gira selalu cakap tu. Kan? Kadang-kadang orang yang datang kelas ke apa semua tak faham. Bila Datuk Gira kata, you nak capai ni, ubah diri dulu. Ya. Orang tak faham. Kata aku nak ubah bisnes, bukan ubah diri. Apa Puan nak komen? Walaupun kita kata kita nak ubah bisnes, siapa yang bawa bisnes tu? Kita kan? Terlupa kadang. Kadang-kadang terlupa. So sebenarnya diri kita sendiri. Diri kita yang kena ubah dulu, baru kita boleh ubah apa yang ada dekat circle kita. Kalau kita sendiri tak ubah, tak akan boleh ubah circle kita, kehidupan kita pun semua tak boleh. Sebab kita yang kawal diri kita, bukan orang lain tu. Ya, betul. Kalau orang lain yang kawal, senang lah. Kau buat ni, kita pergi buat. Tapi sampai bila? Sampai bila kan? Dan hidup kita macam tu je lah. So tak adalah jadi luar biasa. Saya ni suka macam nak orang nampak lain daripada yang lain. Of course lah. Kita kat dalam business, especially nak orang nampak kita. Bukan betul. Untuk bermegah. Betul. Kadang-kadang orang kata founder-founder orang buat bisnes ni sibuk nak melaram. Nak tunjuk itu, nak tunjuk ini. Tapi sebenarnya bagi saya, mungkin Puan ada pendapat Puan. Bagi saya, apabila seorang founder atau businessman tunjukkan dia pakai kereta ni, tunjukkan dia ada rumah yang sebegini, ataupun pakai barang kemas, contoh dia pakai handbag mahal-mahal ke, itu adalah sebenarnya untuk memberikan motivasi. Mungkin bukan kepada orang kat luar, mungkin kepada tim-tim dia. Betul tak? Kalau bagi Puan sendiri? Kalau saya lebih suka menyelah daripada segi prestasi. Saya macam dulu saya belajar account semua kan. Saya dapat distinction, so orang kenal. Sebab saya dengan prestasi. Dengan takaful pun sama. Saya dapat champion 2 kali KL Selangor. So orang kenal. Saya dengan prestasi lah. So macam dengan pewarisan pun sama. Bila orang dah start kenal tu, itu semua pasal prestasi. Kalau untuk diri saya rasa macam saya tak pandai lagi lah. Untuk prestasi saya okey. Sebab setengah orang, dia depends lah orang tu nak bawa diri dia ke arah mana. Betul. Dengan penyesuaian bisnes yang sedang dia lakukan. Betul. Betul. Kalau pun, of course lah prestasi. Kalau prestasi tak baik, orang takkan nak sign up dengan dia. Betul. Klien tak yakin. So, saya memang suka yang tu. Saya memang suka. So, bila saya jumpa prospek, first kali saya cerita dulu saya punya achievement. Background saya, semua saya cerita. Siap saya tunjuk video semua. Lepas tu baru dia orang macam trust. Last tu saya cerita pasal apa pun yang ni, mesti orang akan okey. Flow ni mesti Datuk Bira yang ajak? Mesti Datuk Bira yang ajak? Saya memang belajar dengan rishwa. Saya ni memang 100% dengan rishwa. Saya macam kalau macam orang kata pergi ni, saya tak nak, nanti saya confuse. Better saya dengan satu guru, satu tempat, dah saya ikut ni. Dan memang dah terbukti pun, dah berubah pun. So kenapa saya nak kena cari tempat lain? Mungkin sebab orang kata mungkin dekat Richworks ni tak ada yang ini, tak ada yang itu. Tapi sebenarnya adakah Richworks ni bagi Puan adalah one stop center? Ya, bagi saya Richworks ni memang one stop center. Saya tak ada pun terfikir nak macam kurang tu ke kurang ni. Tak apa, kalau yang kurang mana-mana yang saya rasa saya nak belajar, saya akan cari. Maksudnya saya tahu Richworks pun ada tempat tu. Contohlah, saya tak faham berkaitan dengan nak buat landing page ke apa benda tu kan. Saya pergi kat camp saya. Saya tanya, at least Puan, macam gini. Boleh saya akan bantu Puan. Kenapa nak pening-pening lagi nak pergi kat luar? Nanti saya jadi macam bagi anda yang mendengar, Cam tu adalah client account manager yang menjaga semua usahawan elite Titanium Circle ni sebenarnya. Dia ada Cam dia yang jaga dia. Betul. Dia tak seorang-seorang tau. Dia nak apa-apa je, one call away ataupun text je. Nanti Cam dia akan bantu dan jawab. Tapi betul juga bila Puan cakap tentang one stop center, saya bertanyakan tadi tu macam baru-baru ni HR Bootcamp. Pening saya. Kadang-kadang orang kata dalam bisnes ni, kenapa nak kena tahu pasal HR pula? Ya, wajib. Sebab kan tadi saya cakap dalam bisnes apapun foundation paling penting. So sebenarnya memanglah kita kalau ada orang kata kita punya nafas ni adalah sales kita. Tapi kalau kita nak betul nak pergi jauh, kita kena kuatkan foundation kita, iaitu kita punya staff,
macam bahagian HR. HR tu paling penting. Account. Kalau benda dah habis cacah merbah kita punya business. Kalau benda jadi, kita sebagai founder, at least kita kena tahu. Supaya kita tak kena tipu oleh HR kita sendiri. Betul. At least kita, bila HR tanya, kita boleh jawab. So itu yang ilmu yang banyaklah Rishwood bagi sebenarnya. Sebab kat Rishwood kita nak menyediakan founder-founder ni ataupun pengasas-pengasas perniagaan ni tahu semua benda. Sebab nanti dia orang akan rekrut orang yang lebih berkaliber daripada mereka. So that at least mereka tahulah sedikit sebanyak foundation dia, apa yang betul, apa yang tidak, apa yang kena buat. Betul tak? Kita nak sediakan usahawan-usahawan ni. So that's why lah kita banyak buat program-program, kita nak bantu usahawan dekat luar sana. So kepada anda yang tak tahu sebenarnya kat dalam Rishwood ni semua dah ada dah. Alhamdulillah. Betul lah Puan Ayu? Betul. One stop lah. Hari tu TikTok kan. So semua dah ada dah. Alhamdulillah. So anyway, kita nak ke session yang kedua. Yang session kedua ni saya akan bertanya lebih deep lagi lah berkenaan dengan kehidupan Puan Ayu mungkin. So stay tune, subscribe and on notification anda. Kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda. Kita jumpa anda sekejap saja lagi. Selamat kembali dalam episod yang ke-17 bagi podcast Wirausahawan ni. Saya masih lagi bersama dengan Puan Siti Nurhayu. Ya, saya. So saya nak tanyalah Puan Ayu. Sekarang ni banyaklah scam. Apa yang Puan Ayu buat sekarang ni? Kan sekarang ni kita tengok banyak scam sana sini, yang tipu lah, subscribe apa orang kata package ni tapi dapat lain. Faham? And mereka tidak bertanggungjawab dengan orang yang dah subscribe tu, macam hilang ataupun tiba-tiba dah tak buat dah, tak jadi agent dah, contoh dia. Faham? Betul ke? Dalam industri ni ada yang jenis macam ni. Sebabnya kadang-kadang orang nak case saja. Case kan, bila dia orang nak case, dia orang rasa macam nak serve klien tu, tak yalah nantilah. Sebab dah sekali je, maknanya dia dah ambil dengan kita, kenapa kita nak kena serve dia lagi? Betul. Betul tak? Kecuali kalau contoh kalau dalam takaful, kalau dia sakit barulah kita serve balik. Itu mindset orang banyak yang baru-baru ni lah. Betul. Tapi that's why kenapa saya cakap first kali saya kena cerita dulu apa achievement saya, supaya orang trust dengan saya. Sebab saya tak tahu untuk yang ejen yang lain, saya tak berani nak komen apa-apa. Tapi kalau dengan saya akan cerita achievement. So kenapa saya boleh dapat MDRT, COT tu semua, sebab saya memang buat full time. Kadang-kadang ada orang yang buat part time. Betul. Dia ada kerja lain. So dia orang tak sempat masa tu. Tapi insyaAllah kalau dengan saya memang bukanlah saya hari-hari text dia ke, call dia ke. Tak ada. Sihat ke tak ni? Tak. Ada hati nak decline lagi ke tak? Tak. Tapi macam kalau klien perlukan saya, insyaAllah saya memang cepat reply. WhatsApp lah saya memang fast reply. So supaya klien saya rasa macam dia secure. Memang betul pun ramai kat luar sana yang ada pengalaman tu kan. Saya pun kadang-kadang bila orang kata disebabkan nilai setitik habis susu sebelah kan. Jadi kat situ kita kena build balik tu memang sukar. Tapi kita boleh, kalau kita niat kita memang nak bantu dia dapat rasa. Selalu saya rasa kan. Sebab banyak sangat kes sekarang. Sebab tu orang dah jadi annoying maaf saya guna perkataan ni, dengan orang yang mungkin nak buat hibah, nak buat takaful ni. Orang bila kita approach tak nak, orang jadi takut. Saya pun sendiri takut. Kan bila ada call macam, mana awak dapat nombor saya? Dia jadi macam tu. And kalau kadang-kadang kita tengok kita jalan dekat mall ke apa, bila kita dah tahu dah ni dia pakai baju tu, lepas tu dia datang approach kita jadi takut dan tak selesa. Adakah disebabkan perkara-perkara macam ni? Ya, sebenarnya. That's why saya ambil satu inisiatif di mana saya buat, kenapa saya tak kedepankan takaful. Saya kedepankan pewarisan harta. Sebab tak ramai lagi orang yang buat pewarisan harta. Bila saya buat dengan pewarisan harta, baru saya tahu dia cukup atau tidak takaful dia. Faham tak? Protect tak betul-betul tak diri dia dengan bisnes dia. Kalau kat situ, bila dia dah ambil pewarisan harta tu dengan kita, dia dah jadi trust. Bila dia dah jadi trust, kita pun dah serve dia.
So dia Alhamdulillah dia akan ambil takaful dengan kita pula. So senang nak upsell. Ya, betul. Tapi sebab takaful tu dah terlampau ramai dah ni, jadi macam tak apa, saya ada strategi. Kita kan kena ada strategi. Yes, Tahun strategi. 2024 ni kan terlampau mencabar. So saya kena ada strategi saya. So saya pergi ke arah pewarisan harta. Puan Ayu, mungkin soalan ni sensitif sikit. Mungkin ramai juga nak tahu ataupun yang akan berminat nanti untuk menjadi ejen-ejen macam Puan Ayu juga kan. Sebenarnya kalau orang ni dah sign up, contoh dia dekat takaful kan, sepatutnya ejen tu akan dapat commission. Okay. Adakah commission tu immediately yang dia boleh tinggalkan je klien macam tu, ataupun dia akan ada tempoh matang dia untuk dia dapatkan commission dengan penuh? Oh, dia memang dapat commission dia walaupun dia tak serve klien dia. Dia akan dapat selama 6 tahun selagi klien tu 6 tahun? selagi klien tu buat payment. Selagi klien tu buat payment, dia akan dapat selama 6 tahun. Walaupun dia tak serve klien tu. Wow. That's why lah. Jadi apa yang motivate kat kita sebenarnya? So kat situ lah sebenarnya kita fikir balik. Itu yang best dengan Datuk Wira ni. Dia selalu cakapkan memberi manfaat pada orang. Kalau kita buat macam tu, adakah kita memberi manfaat sebenarnya dengan orang tu? Kalau kita biarkan dia je kan? Tak. Tapi mungkin disebabkan itu juga mereka ambil sambil lewa saya boleh katakan. Ya, dia orang ambil sambil lewa. Easy money lah. Betul lah tadi Puan Ayu kata lebih senang aku buat benda ni daripada jual produk. Komisionnya berlarutan selama 6 tahun. 6 tahun. Wow. Itu jangka masa yang panjang. So kalau nak ambil boleh lah. Nak jadi tak apa lah, adalah gurau je. Tapi ada apa orang kata, ada exam yang perlu diambil. Macam mana proses dia? Mungkin ada juga orang yang nak tahu. Okay, first kali memang kalau nak jadi ejen takaful ni bayar RM80. Itu memang RM80? Bank negara. Okay. And then nanti kita kena ambil exam. So kalau lulus, kita akan dapat ejen code dalam masa seminggu atau 2 minggu. Exam tu tanya apa? Dia melalui online berkaitan dengan takaful. Oh, berkaitan dengan takaful. So kena study lah. Betul. Kita ada sediakan semua bahan-bahan untuk study tu. Open book test ke? Tak. Tak. Tapi kita boleh lah. Kita berstudy. Selalunya kebanyakan saya punya ejen lulus je. Senang kot. Senang lah, senang. Saya pun pernah ambil exam tu. Time PKP. Oh, time PKP. So maknanya permulaannya hanyalah bayar exam fee untuk RM80 dan kemudian boleh teruslah. Betul. Mereka boleh standing alone ke ataupun memang kena ada under agency Dia ke? wajib ada under agency. Macam kalau pewarisan harta pula, dia punya register RM300. Tak payah ada exam. Hanya dengan video berapa jam, 7 jam tu, atau dah boleh guna dah agent code dia. Wow. So semudah tu. So maknanya banyaklah peluang pekerjaan yang ada. Ya, banyak sangat. Dan saya akan guide satu-satu dengan saya punya ejen. Kebanyakan ejen-ejen saya ni memang dah dapat macam 5 angka punya commission. So saya happy sebenarnya. Benda yang Dok selalu cakap adalah leader yang bagus adalah leader yang boleh buat anak buah tu daripada tak ada apa-apa, dia ada jadi somebody. Itu yang saya pegang benda tu sampai sekarang. Puan rasa kenapa ramai yang masih menganggur kat luar sana tidak memilih ini sebagai industri pekerjaan mereka? Kadang-kadang diorang ni nak senang. Okay, diorang tengok kan ejen takaful ke apa pun konsultan, hidup diorang tengok macam mana best. Diorang akan macam tengok pergi makan dekat tempat mahal, pakai kereta mewah, seronok lah. Tapi bila dia masuk macam dia tak boleh nak. Betul tak saya nak cakap? Kejayaan tu dia tak datang secara tiba-tiba. Dia mesti ada benda yang kita kena lalui proses tu. Tu yang kebanyakan orang tak nak, orang tak sanggup. Kalau bagi Puan, jangka masa berapa lama untuk capai sesebuah kejayaan yang dah boleh relax dan aku ada kereta, aku ada rumah. Kereta lah at least. Kalau dengan macam minta maaf lah macam Aman, kalau macam saya, kalau saya nak ukur dekat diri saya seorang lain tak boleh follow. Sebab saya nak dapatkan MDRT tu hanya 2 bulan je. Saya 2 bulan saya dapat MDRT. Jadi kebanyakan anak buah yang tim saya yang nak follow saya, diorang akan jadi down. Sebab diorang tak jadi apa yang saya dapat. Kebanyakan macam tu. Jadi saya macam fobia untuk, bukanlah fobia apa. Saya akan cakap dengan tim saya di mana you all tak boleh samakan saya ataupun you all nak sama macam saya. Tak boleh. At least you dapat 30% daripada saya pun okey dah. Sebab saya memang 2 bulan saya dah MDRT. Bulan kelima saya dah ambil kereta.
Lepas tu saya belikan rumah untuk mak. So saya memang family dululah. Apa-apa family dulu semua. Kereta untuk adik. Saya ni. And then kat situ kalau nak cakap kalau saya. Tapi kalau untuk orang biasa ambil masa dalam 3 tahun. At least 3 tahun. Untuk selesa lah. Ya, dia tak boleh lupa. Baru buat 6 bulan. Kejayaan ni tak sesuai dengan saya. So kan, perasan tak? Bila tak buat, tak dapat je apa yang dia orang nak kan. Tak sampai pun setahun. Kejayaan tiba-tiba terus cakap je kejayaan ni tak sesuai untuk dia. Padahal baru 6 bulan ni. Ya, tu jadi saya selalu cakap cuba bagi masa dekat diri tu 3 tahun at least. You pulun lah betul-betul. You keluar lah all out. You akan nampak result, don't worry. Tu yang saya selalu cakap. So kerja mana-mana pun saya rasa ada proses dia. Ya, betul. Mana ada kau masuk tiba-tiba 3 bulan kau nak naik pangkat jadi vice president, contoh dia. Kan? Mesti ada proses you kena go through setahun dulu ke, 2 tahun, barulah akan naik. Betul. Ada peluang. Anda je sebenarnya tak jumpa peluang tu dekat mana. Kalau nak ikut pun, ikut leader yang macam, biarlah dia achieve. Contoh kan, kalau bahagian takaful kan, ada leader yang tak MDRT tapi dia suruh anak buah jadi MDRT. Pun macam saya pun tak tahu macam mana tu. Tapi saya selalu ingat, Dok selalu cakap, kita kena jadi lead by example. Macam Dok lah. Dok tengok macam mana Dok, macam tu kita selalu follow apa value Dok kan. So dekat sini juga saya buat. Di mana saya capai dulu. Saya capai semua. At least nanti saya cakap dengan anak buah saya, you kena MDRT dalam masa 6 bulan. Saya tak minta 2 bulan, 6 bulan. Boleh, dia boleh proofkan. Saya boleh proofkan yang saya dah pernah buat. Dalam masa 2 bulan. Saya buat 2 bulan. Masa bulan 10, bulan 12 saya dah MDRT. Sebenarnya boleh. It depends on the skills lah. Betul. And kesabaran dan passion you sebesar mana. Itu yang paling penting sekali. Apa ketakutan Puan Ayu sebenarnya? Ketakutan saya bila team. Dalam team lah sebenarnya. Kalau untuk saya punya personal, saya okey. Cuma kalau team ni, that's why saya kata leadership saya lah sebenarnya yang kena saya asah lagi. Sebab saya takut bila, saya cakap saya sekarang dah umur berapa. And then sampai bila nak berharapkan saya je. Dan saya tak bagi manfaat kat ramai orang lagi. Itu saya belajar dengan Rishwood lah. Lagi-lagi waktu saya masuk Titan. Dulu kalau saya tak masuk Titan, saya fikir, saya nak diri saya je. Sebabnya lagi senang saya nak manage diri saya, mana nak manage orang lain kan. Kalau setengah orang berfikir macam tu lah. lah. Dulu saya fikir macam tu. So bila orang masuk dan pergi, saya tak rasa apa pun. Tapi sekarang ni ketakutan saya bila saya dah ada team yang ramai. Lepas tu saya takut diorang akan tinggalkan saya. Jadi that's why saya kena hari-hari kena buat apa yang macam Dok buat lah. Bagi saya kalau tak adalah voice chat, tapi saya bagi voice kat mereka, saya bagi WhatsApp, saya buat je. Saya follow up mereka macam mana ni. So kat situlah sebenarnya team sebenarnya dengan saya. Ketakutan tu adalah team. Itu yang membuatkan Puan sentiasa nak buat yang terbaik. Betul, saya nak buat yang terbaik biar orang nampak. Biar dia nampak yang saya boleh buat, takkan you all tak boleh buat. Tu yang saya ni. Betul lah, Datuk Wira selalu cakap orang akan follow leader yang bagus. And sebagai nak jadi seorang leader yang bagus, you need to portray something yang best lah. Ya, betul. Mungkin dari Puan tadi bukan dari sudut kebendaan, tapi dari sudut prestasi. Betul. Saya sebab prestasi. dalam industri you ni, prestasi tu melambangkan benda yang sangat penting. Kalau you tak ada prestasi yang bagus, kalau ada kebendaan je orang kata, ni duit suami kau boleh beli, contoh. Betul tak? Rumah ni mungkin mak kau yang beli. Betul tak? Betul. Dia prestasi tu yang melambangkan macam mana you nak achieve sesebuah goal. Betul. Kalau dari sudut personal, kehidupan Puan berubah tak? Bila, bisnes makin berkembang. 100% lah. Memang of course lah, mana ada kata tak berubah. Saya, yang paling penting awal-awal saya buat ni memang untuk keluarga. So, apa-apa mula-mula mak ayah. Kenapa saya rasa takaful tu, kenapa saya boleh pergi jauh, sebab saya punya niat mak ayah saya. Hantar pergi umrah, belikan rumah. Sebab saya ni daripada family yang biasa. Yang waktu saya join pun saya tanam dekat hati saya yang saya memang nak belikan rumah untuk mak saya 14-13 tahun yang dulu. Memang mak tak ada rumah kan. Jadi bila time tu lah saya rasa best saya dapat beli rumah untuk mak. And then saya dapat bagi kereta ke adik. Adik tak ada kereta. And then saya dapat tolong adik saya. Sebab family saya bukan orang senang. Jadi bila Allah
bagi izin dekat saya dan 100% pendapatan kita bukan untuk kita sebenarnya. Ni melalui kita je. Tapi kita kena salurkan lah. So saya salurkan. Family saya macam happy. Ni macam nak buat majlis, saya yang keluarkan duit. Catering semua. So saya macam happy. Kalau dengan family ni, saya baru beli rumah. Ada kereta. Semua saya rasa anak-anak saya lah. Saya sekolahkan anak-anak saya semua sekolah yang berbayar. Saya rasa macam mana susah pun saya nak anak saya biar dapat education yang terbaik lah. So kat situ saya work untuk diorang. Betul. Datuk Jerry pernah kongsikan tentang itu. Education anak-anak tu sangat penting. Kalau you berkemampuan, the best education adalah untuk anak-anak yang perlu kita berikan. Betul. Sebab dia yang akan menempuh dunia yang kita tak tahu ni nanti. Dia lagi mencabar. Ya, kita mungkin dah lepas. Tapi anak-anak kita nanti macam mana kalau kita tak bagi the best education, then it's gonna be a problem untuk mereka nanti. Betul. suatu hari nanti kan, nanti dia akan salahkan kita. Betul. Sebab kita ni asyik nak pergi travel lah, beli handbag mahal kan. Tapi dia terbiar. Ya, tu yang saya taklah. Saya anak dulu. Bila puan achieve your sales yang juta-juta ringgit? Okay. Tahun ke berapa berniaga pada waktu tu? Tahun kedua. Tahun kedua. Untuk yang 12 tahun ke macam mana? Untuk 12 tahun sepanjang 12 tahun tu tak ada lalang. Sekarang 12 tahun, tolak 4 tahun, berapa? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Tahun ke-8 ke tahun ke-7? Tahun ke-7 baru saya dapat. Lama juga Sebab saya bukannya macam follow dekat dengan Dok. Saya follow jauh. Kalau saya down, saya pergilah buka Facebook. Macam tu je. Macam manalah saya nak buat 1 juta ni kan. Tapi saya nampak bila saya start buat MMM, saya buat 700,000, 800,000. Dia macam itulah stagger yang gitu je lah. Tapi saya pecahkan tu adalah tahun ke-8 tu lah. Ke-7 ke ke-8 saya terus break. Bukan 1 juta tapi 2 juta terus. Masa tu puan dalam MMM lagi masa tu? Selepas MMM. So daripada MMM tu lah sebenarnya puan buat 2 juta yang pertama. Bukan 1 juta 1 juta tu waktu dah bulan ke-6. Saya dapat achieve sampai 2 juta. What you feel masa tu? Setelah struggle 8 tahun, 7 tahun? Ya. Saya rasa macam mula-mula lah tak ada rasa apa pun. Saya ni bukan orang yang tak ada perasaan kot, saya rasa. Lepas tu tapi bila orang dah kenal, orang macam apik saya nak jumpa, saya cakap famous juga saya ni. Disebabkan 2 juta tu je. Lepas tu cakap best lah. Yang lain akan berubahlah kewangan kita. Lepas tu saya boleh bawa mak saya. Time tu juga saya bawa mak saya Europe. Buat Europe tour. Lepas tu 14 hari saya rasa. 9 orang saya bawa. 9? Anak saya kan ramai 5 orang. Lepas tu dengan mak dengan adik saya. So saya bawa dia orang. Saya cakap biar mak dapat rasa pengalaman ni dengan saya. Tu yang saya memang macam itulah perasaan dia. Saya rasa macam happy lah. Tapi dari awal pun puan rasa memang apa pun aku buat ni untuk keluarga. Ya, itu memang saya. Dan saya selalu cakap dengan husband saya buat ni untuk family. Saya minta dia benarkan saya apa-apa untuk keluarga. Keluarkan duit untuk family dulu. Kalau tidak, saya rasa saya kerja ni untuk siapa sebenarnya? Untuk mak ayah lah. Apa-apa pun family dulu. Sebab keberkatan dulu. Kita dekat dia. Datuk Bira selalu cakap benda tu. Walaupun kita promote, saya tahu suami tu yang first. Tapi siapa yang melahirkan kita? Mak kita. Lepas tu ayah kita juga yang dengan kita. Jadi saya tahu dari doa daripada diorang tu sebenarnya juga. Tapi tetap kita tak abaikan yang lain. Saya tak abaikan yang lain. Cuma saya nak family saya dulu yang macam okey, senang sikit. Macam tu lah. Sebab keberkatan kita daripada orang tua kita macam mana pun. Kalau ini soalan favourite Tuan Rats Muhammad lah kalau dia ada. Boleh tak puan describe Datuk Wira di mata puan? Datuk Wira ni dia sangat humble. Walaupun dia berjaya, saya rasa kita tak tahu dah kejayaan macam mana dah kan. Dia macam dah tak boleh nak ukur. Tapi sangat humble dan dia seorang yang sangat disiplin. Kejayaan tu kenapa dia berjaya, sebab saya tahu dia orang yang disiplin, konsisten, dia sangat tahu dan dia sangat tahu clear apa yang dia nak.
Saya nak juga jadi macam tu sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tersasar. Tapi saya tak tahu macam mana dia dapat energi tu. Hari-hari dengan kita sentiasa konsisten apa yang dijanjikan, malah lebih dibagi. Dia sangat committed dengan apa yang dia buat sekarang. That's why saya macam proud lah dengan Dok. Dan saya rasa saya tak segan pun bila saya sebut guru saya adalah Datuk Wira. Kat mana-mana pun. Kadang-kadang kita tak tahu kan, ramai orang kat luar sana kan ada je yang beranggapan yang tak bagus. Tapi saya orang yang sangat firm. Saya tahu lantaklah korang nak cakap apa. Saya tahu Datuk Wira macam mana. Itu saya. Tak kenal mata tak cinta. Betul? Sebenarnya. Sebab orang tak tahu. Kadang-kadang orang ni menganggap Datuk Wira ataupun Rich Works ni mengajar tentang marketing and sales. Nak kaya je, mendewakan duit dulu pernah ada orang kata. Tapi sebenarnya tidak. Kita tak dapat apa-apa pun. Ya. You all tak dapat apa-apa. Buat saya buat apa-apa 10 juta ke 20 juta. Amin. Tak dapat apa-apa pun you all. Memang tak ada. Tak ada. Kita happy bila tengok usahawan dekat luar sana yang dapatkan guide yang betul untuk diorang buat bisnes. But at the end of the day, kami faham yang bila you guys buat bisnes dengan berjaya, ramai lagi orang yang you guys bantu. Betul tak? Betul. Bagi gaji dan sebagainya. Betul. Sebab Dok selalu ingatkan kita kan, kalau kita kena bagi banyak manfaat kepada orang. Dok mengajar bukan sekadar bisnes untuk berjaya je, tak. Dunia dan akhirat Dok belajar. And then kalau kita dapat lebih, kita kena memberi lebih. Kita kena sentiasa bersedekah. Untuk keberkatan kita kena buat apa? Banyak. Kalau lah Dok hanya sekadar mengajar duniawi saja, kita boleh tengok usahawan-usahawan Rich Works selalunya dia punya value lebih kurang sama je. Kita boleh tengok seorang yang macam boleh suka memberi. Sebab itu sebenarnya daripada leader yang bagus adalah leader yang selalu ingatkan kita ni semua. Tapi orang selalu cakap yang kita ni dunia je. Tak, memang tak. Kalau tu sebab kita nak kena masuk. You all tak boleh terus cakap yang benda-benda yang you all tak tahu sebenarnya. Dia dah jadi lain. So tak baik benda tu sebenarnya kan. Itu jadi fitnah tau. Dia jadi fitnah semua kan, berdosa kan. Senang je nanti Dok dapat pahala banyak. Bagus juga sebenarnya kan. Tapi itulah sebenarnya untuk perjalanan menjadi seorang usahawan ni tak mudah. Dia kena balance dunia dan akhirat juga. Betul. So dekat Rich Works, bagi anda yang tak tahu, sebenarnya kita memang balance. Saya bukan nak membanggakan Rich Works sebab saya bekerja dengan Rich Works, tapi itulah jalan dia. Ya, pagi ada ratib tanpa miss, Sabtu Ahad kan. Lepas tu Dok selalu ingatkan. Ya Allah, saya rasa macam zakat, sedekah dengan semua. So macam dengan berbuat baik dengan ibu bapa, Dok selalu ingatkan kita semua benda tu. Sebab itulah foundation kita yang sebenar. Ya, itu foundation. Itu yang lagi memudahkan kita punya bisnes boleh gerak lagi maju ke depan. Rezeki lagi cepat masuk. Betul. Hari tu saya ada pergi Sarawak dengan Puan Ayu. Aduh, dia nak cerita pasal Flying Fox dia tu lah. What happened? Dia adalah orang yang saya rasa sangat excited untuk main Flying Fox. Kita di Sumiran Eco Resort. Betul. Kemudian Haji Suyanto pada waktu tu. Saya dah pernah main Flying Fox dekat Malaysia lah, especially, and dekat Sumiran pun saya pernah juga pada waktu tu. So adalah segerombolan ni excited sangat nak main Flying Fox. Tapi bila sampai turn dia, saya tunggu kat bawah tu, tak turun-turun. Sampai orang kat bawah ni dah menjerit-jerit dah panggil dia turun. Siap orang lain lagi, dah start orang lain yang naik kan. Kenapa Puan? Kenapa? Saya gayat dengan tempat tinggi. Tak, sebenarnya macam ni. Saya memang tak suka aktiviti yang melibatkan lasak-lasak ni, saya tak minat. Okay. Saya tak pernah pun cuba. Tapi hari tu memang nak main sangat. Saya ingat pendek. Saya betul-betul ingat pendek. Lepas tu bawah tu ada air kan. Kalau lah saya jatuh, tengok watak kita. Kalau lah saya jatuh, saya ni dah tak pandai berenang. Macam mana? Dia jadi macam banyak lah saya fikir. Tapi waktu yang nak bawa ke situ, sebenarnya saya yang bawa dia. Orang semua cakap, jom lah pergi. Saya excited. Tapi bila dah tengok macam, boleh tak korang je yang pergi? Tapi tak boleh, ayo, jom ikut sekali. So ikut, duduk atas. Turn saya dah pakai dah semua tu. Tapi saya cakap, tak boleh. So saya buka balik. Saya nampak dia buka balik. Saya buka, saya bagi Puan Fiza time tu kan. Saya bagi. Lepas tu saya cakap, tak mati pun dia orang selamat je sampai kan. Okay, tak apa. Saya masih macam
masih memujuk. Lepas tu ada orang lain tu saya cakap, you pergilah dulu. Saya tak nak. Lepas tu okay, dia pergi. Lepas tu saya, kalau saya turun, saya akan letih tau nak jalan ke sana kalau saya turun. Kalau yang tu senang laju Dah kan. sampai je. Dah sampai kan. Macam mana? Lepas tu diorang pula dah jerit. Itu penting circle. Saya belajar. Benda tu penting sangat circle. Bila circle cakap, cepat ayu. Time tu baru macam, lantaklah pakai. Orang yang jaga tu tahu tak dia apa. Dia terus tolak saya. Dia cakap, dia tahu kalau suruh saya tunggu saya tak ni. Dia tolak terus diam sesunyi-sunyinya saya tak jerit apa pun. Takut punya pasal tu lah. Tapi apa yang you belajar kat situ? Saya belajar first kali adalah circle. Itu paling penting. And then nombor 2, kita kena pecahkan ketakutan tu. Sebenarnya tak ada pun. Contohlah macam saya nak buat Dok, hari tu saya one-on-one dengan Dok kata kena buat 10 juta. Saya cakap macam mana saya nak? Saya tak pernah terfikir pun. Saya cakap dengan Dok saya nak buat 3 juta je setahun kan. Lepas tu cakap tak apa, you boleh buat. Sejak tu macam okay, saya cuba. Dan saya nampak orang lain buat 10 juta. Walaupun saya tak sampai tapi saya ke arah. Ke arah tu. At least saya macam okay, saya dah nampak sikit. Dah sikit kan. Jadi benda tu lah, kita kena pecahkan ketakutan. Orang lain boleh sampai, kenapa kita tak boleh sampai? Semuanya sama je Allah bagi. Ada mata, tak ada pun cacat cela pun. So hanya dari kita je. Berbalik-balik tadi, kita sendiri yang kena manage diri kita ni. Kena lawan ketakutan tu. Kena lawan. What worst can happen? Jatuh dalam air je, betul tak? Kalau jatuh dalam air tak pandai berenang, lemas. Tetap dia ada pemikiran dia. Tapi at least you dah tick dah. You dah lawan ketakutan tu. Dah. Happy? Settle. Happy Dan itulah cukup lah pertama dah. Siapa nak tanya nak buat lagi? Tak nak. Tak payahlah. Tak apa. Cukup lah tu. Okey dah tu. Saya dah ada video. Kawan saya bagi juga. So saya boleh tunjuk kat anak saya. Mak dah buat. Ya. Dah buat. So okey dah. Itu dah cukup dah tu. Saya dah tak payahlah. But at least adalah achievement. Betul tak? Saya pergi Sarawak, banyak saya belajar. Ada nak share apa-apa pasal Sarawak tu? Masa. Saya sukalah. Sebab saya kan cakap awal-awal saya berubah. Saya nak ubah adalah masa. Bila saya ada benda tu, saya rasa macam okay, saya kena sampai ni 15 minit sebelum. Saya kena sampai pukul berapa. So saya tahu dan Alhamdulillah itu keberkatan saya rasa. Satu hari walaupun masa tu kita bagi pendek je, tapi banyak benda kita boleh buat. Betul. Sebab kita dah ada masa kat situ kan. Dan kita boleh tengok je. So at least kan, kita boleh pergi sana sini. Kita memang banyak boleh buat masa tu. Jadi macam keberkatan masa tu lah. Lepas tu nombor 2, circle. Memang saya pun macam, saya seorang yang sangat-sangat orang macam, kadang-kadang tak yakin diri juga pun ada kalau dengan kalangan-kalangan ni kan. Tapi diorang sangat macam humble kan. Itu yang value yang Dok bawa sebenarnya. Sebab Dok pun sendiri dah berjaya tapi Dok pun seorang yang humble. So kenapa kita nak memegah-megah kan? Yes. Betul lah. Jadi dia kena relax je. Kan? Tapi prestasi kena tinggi. Kita kena relax je kan. Kalau nampak pun macam percaya tak percaya. Aduh. Anyway, terima kasih Puan Ayu. Almost sejam dah kita bersiaran ni. Recording podcast ni. InsyaAllah saya doakan tahun ni dapatlah 10 juta. InsyaAllah. Kita sama-sama aminkan. Amin. 10 juta tahun ni. So kepada anda yang menonton podcast ni, yang selalu ada bersama-sama kita, thank you so much. Dan Puan Ayu, last, mana dia nak cari Puan Ayu kalau dia orang berminat ke apa-apa ke? Nama saya je Siti Nurhayu. Saya ada dekat Facebook, dekat TikTok, IG pun ada. So nama Siti Nurhayu tu memang dah terkenal dah dekat. Wow, dia kata terkenal So kepada anda yang lain, make sure apa pun yang anda buat, disiplin kena ada dan sentiasa konsisten dengan apa saja yang anda lakukan. InsyaAllah semua urusan anda dipermudahkan, anda kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya untuk podcast Wirausahawan. Assalamualaikum dan bye-bye.